Maka timbullah rasa nak ilmu-ilmu yang lebih yang mereka dapat ketika mana mereka beribadat pada Allah. Maka jalan dia adalah beribadat pada Allah. Bukan terhenti dengan terpesona dengan melihat kata-kata mereka, ibadat mereka, tapi kita mesti sama seperti mereka juga melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebut semalam, tasawuf ini ialah ibadah ataupun amal, kemudian hasilnya Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Berbeza dengan fiqh kita mengaji baru kita beramal. Baik. Jadi ini nasihat daripada Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad setelah dia menggesa supaya kita memperbanyakkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada fasal yang ketujuh ini diambil satu ibadat yang paling besar dalam agama kita, iaitu ibadat solat. Dan nak bincang setiap ibadat tak boleh jadi kitab cik gini tak boleh jadi kutajik, akan jadi kitab besar. Maka diambillah satu jenis ibadat yang paling besar dalam agama kita, solat, maka dibahaskan di sini. Baik. Kata beliau, kata Syekh, seorang yang hendak menempuh jalan menuju Allah, hendaknya ia senantiasa memperhatikan baik-baik pelaksanaan solat 5 waktu dengan menyempurnakan berdirinya, bacaannya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, segala rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Itu dari sudut fiqh. Dari sudut fiqh, biar sempurna segala sudut. Biar sempurna ilmu kita berkaitan dengan solat. Sebab kita nak semayang, maka kena nak menyempurnakan ibadat solat kita, maka mana pun kita kena belajar fiqh bab semayang. Lepas tu nak suruh sempurna lagi, sebab Syekh suruh kita ibadat dengan yang paling sempurna. Tak sempurna sembahyang fardu 5 waktu kalau kita pada sembahyang 5 waktu di rumah seorang diri. Nak berjemaah maknanya kena mengaji pula bab berjemaah. Perlu kepada apa? Perlu tahu bab hukum hakam bila berkait dengan imam, berkait dengan makmum. Kalau kita tak erti selera. Selera kalau kita tak erti, contoh, saya ambil contoh apa yang berlaku kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Bila kita sembahyang maghrib ataupun kita sembahyang zuhur, terutamanya kita sembahyang zuhur, patutnya habis rakaat yang keempat imam duduk tasyahud akhir. Tiba-tiba imam bangun naik sekali lagi ataupun naik satu rakaat lagi. Kita yang duduk di rakaat yang keempat, kita yakin kita rakaat keempat selera dah, belakang ni macam-macam gaya dah. So macam-macam gaya. Atas tahap ilmu yang ada pada makmum tu. Kalau makmum tu relax, duduk ataupun kalau makmum tu selalu dalam masalah tersebut boleh jadi ikut bangun juga. Ataupun yang tak tahu nak buat macam mana, boleh jadi tak boleh tengok kiri kanan nak buat macam mana dia kata ni. Maka boleh jadi yang reti yang duduk di belakang imam tersebut tegur. Macam mana nak buat ni? Imam bangun pada rakaat yang kelima, nak buat macam mana ni? Dalam fiqh kata kena tegur ni bila imam sadar. Kita pun subhanallah. Imam dengar dah subhanallah, tapi dah dia yakin bahawa dia baru rakaat keempat. Ataupun boleh jadi juga dia bangun tu kerana kesilapan yang dia buat dalam rakaat-rakaat lain. Kita tak tahu. Boleh jadi rakaat sebelum tu dia terlupa nak baca Fatihah. Dia ingat pada bini muda boleh jadi. Terlupa nak baca Fatihah di rakaat yang ketiga. Maka dia kena tambah satu rakaat lagi. Maka dia bangun betul-betul dah 4 rakaat dia nak sempurnakan dia. Kita duduk subhanallah, yang kawan dia pun subhanallah. Pakak lama-lama dah subhanallah. Tapi dia tahu, memang aku tahu aku bangun ni lebih, tapi memang aku ni mampat. Maknanya boleh jadi imam terlupa, boleh jadi imam ada kesalahan-kesalahan yang dia buat dalam rakaat sebelum. Itu benda yang kita perlu tahu. Kalau kita seorang tegur, boleh jadi dia tak kaya lagi. Bila tiba-tiba dah lama ada orang tegur, maka dia kata betul aku terlupa. Kalau dia betul terlupa, maka dia wajib tegur. Tapi kalau dia nak menyempurnakan rakaat dia yang tak sempurna pada sebelumnya, dia kekal dengan rakaat dia, duduk di rakaat yang keempat dia lah. Bagi dia 4, dia bangun 4, bagi kita dah 5. Bila bagi kita dah 5, maka penyelesaian dia duduk tunggu imam.
Ada orang mengajar fiqh dia kata mufaraqah. Mufaraqah bukan penyelesaian yang paling afdal. Mufaraqah ni penyelesaian yang paling mudah sekali nak keluar daripada masalah. Kita ibarat dia. Macam mana nak selesai antara bini ni? Kita cerai kata. Pak bila dah cerai nyesal gila sakok kata. Mula duk mari ita balik janda dia, ita balik janda tengok apa? Mengintip situ, mengintip sini, ada keluar dengan lelaki lain aku dia kata, mula dah gila kepada janda. Tapi masa dalam masalah dulu tak nak selesai baik-baik. Bawa orang tengok ke berbincang, jumpa dengan tok hati ke, jumpa dengan kaunselor ke dan sebagainya. Tak nak buat itu, nak cari jalan mudah. Okey, kita cerai. Bila dah cerai jadi gila gitu pula. Gitu ibarat dia. Bila kita sembahyang jemaah, mufaraqah ni adalah jalan yang terakhir. Maka yang paling afdalnya ialah kita duduk tunggu dalam tasyahud. Dia kata lama dah, dia kata nak tunggu kau imam berhabis rukun dia pula. Turun rukunnya, i'tidalnya, sujudnya, nak buat apa kita situ? Baca doa. Tasyahud habis dah baca. Pak kita reti hanya fil alamin innaka hamidum majid. Tak kata kita reti. Allah maghfirli, ingat lupa. Dia kata masa mengapas sekolah menengah dulu. Ataupun boleh jadi tak ingat. Bacalah doa apa-apa sampailah imam habis majid. Sampai imam habis majid, selesai imam baca tasyahud dia pun bagi salam. Tak sujud sahabi pula. Selalu pula situ kita. Selalu belakang kita. Sebab apa? Sebab tak reti fiqh. Sebab tu nak suruh sempurna biar reti belakang. Biar reti belakang sempurna bab solat tadi. Biar ngaji bab solat tu sempurna, barulah boleh sempurna semayang kita secara berjemaah. Sebab dia gesar supaya suruh kita beribadat. Ibadat solat 5 kali sehari itu yang paling sempurna sekali. Dan yang paling sempurna adalah kita semayang berjemaah. Di mana pula? Di tempat yang didirikan jemaah, iaitu di masjid maupun surau yang berdekatan dengan kita. Baik. Seorang yang hendak menempuh jalan menuju Allah Ta'ala, hendaknya ia senantiasa memperhatikan baik-baik pelaksanaan solat 5 waktu dengan menyempurnakan berdirinya, bacaannya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, segala rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Ini dari sudut fiqh. Baik. Dari sudut tasawuf, solat ni diambil daripada perkataan yang sama dengan silat. Silat kita panggil silaturrahmi, hubungan silaturrahim. Bila sebut silaturrahmi, maknanya hubungan di antara kita dengan orang yang ada kaitan rahim dengan dia. Kita dengan adik-beradik ada hubungan rahim tu. Kita dengan sepupu yang menghimpunkan kita dengan dia ialah tok kita. Kita dengan pok saudara pun begitu juga, tu kita yang menghimpunkan kita dengan pok saudara. Maknanya ada hubungan silaturrahmi. Apa tu? Di antara kita dengan dia tu, dengan pok saudara, dengan anak saudara, dengan sepupu tu, apa saudara tu. Maka ibaratnya solat ini ialah kita membina silat kita dengan Allah. Bila nama solat ini adalah waktu kita hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ni bagi orang sufi adalah kekasih hakiki. Al-mahbub al-hakiki, mahbub yang sebenarnya, yang kekasih yang hakiki. Maka bila sebut waktu solat adalah waktu untuk kita bertemu kekasih. Tapi nak rasa ni payah. Nak rasa yang ni sebagai waktu bertemu kekasih susah banding dengan kita bertemu dengan kekasih sungguh, kekasih duniawi kita ni. Tu. Tapi nak beritahunya, solatnya adalah mau'idu liqa al-mahbub bimahbubihi. Waktu untuk seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya, iaitu Allah Ta'ala. Sebagaimana orang yang bercinta tak sabar nak bertemu dengan kekasih, maka begitulah ibaratnya perasaan seorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Bila nak masuk waktu solat, maka membuat rasa rindu nak pergi. Sebab tu Nabi sebut tu,
qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu daripada golongan yang Allah Taala berikan keistimewaan boleh berada di bawah bayangan arsy Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yaitu golongan lelaki yang artinya sentiasa terikat dengan masjid. Balik nak pergi pula, lepas ni nak pergi pula, ni kita duduk di masjid ni. Sebab apa duduk ni? Duduk tunggu nak sembahyang Isyak. Tak nak ada kata balik, bawah nak tunggu sembahyang Isyak dulu baru nak balik. Nak sembahyang Isyak pula. Balik nanti sampai di rumah dan nanti tu ada azan dan nanti sembahyang subuh pula. Tahu-tahu tak sempat sembahyang subuh, mati dalam tidur nanti. Lepas sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, balik kerja tu. Dalam tu kerja tu ingat tu pukul 1.20 nanti aku nak pergi sembahyang subuh. Balik sembahyang zuhur nak pergi sembahyang asar. Itulah seharian kita. Hati kita duduk terikat dengan mahbub kita. Sebab masjid-masjid ini adalah rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, maknanya tempat kita pergi bertemu dengan kekasih. Maknanya ada kekasih kita duduk di situ. Maka orang sufi mengajarkan kita supaya apa? Supaya rasa inilah dalam hatimu saat engkau nak mendirikan solat, saat engkau nak hadir mendirikan solat itu, engkau hadir untuk memenuhi janjimu bertemu dengan kekasihmu. Ibaratnya kita supaya kita nak dating nak dating zaman-zaman cerita dulu, zaman-zaman berpakwa-makwa dulu, bergewe kata orang kan, kata orang kata bergewe, kata orang kata bermarkah, orang kata maknanya apa? Pada masa tu kalau boleh datang awal lagi cantik, tapi time bekerja pukul 10 jadi 10.30 tak hafal. Tapi kalau time bercinta ni tuan-tuan, pukul 10 jadi 9.30 berdiri dah. Berdiri dah apa? Di tempat yang kita janjikan tadi dengan kekasih kita. Ibaratnya gitulah. Tapi sebab tak jadi gitulah ibadat kita adalah apa?